Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Azra Hadira binti Barul Hisham dan bagi tugasan isu-isu dalam pendidikan khas, saya akan membentangkan berkenaan persekitaran inklusif mesra pembelajaran. Okey, baiklah. Terdapat 9 ciri-ciri persekitaran inklusif mesra pembelajaran. Yang pertamanya ialah selamat, iaitu melindungi semua kanak-kanak daripada bahaya, keganasan dan penderaan. Kedua, merangkumi semua kanak-kanak lelaki dan perempuan daripada latar belakang budaya, keperluan dan linguistik yang berbeza. Ketiga, peka budaya menyambut baik perbezaan dan menggalakkan pembelajaran untuk semua kanak-kanak. Keempat, menggalakkan penyertaan, kerjasama, mengambil harga diri dan keyakinan. Kelima, menggalakkan cara hidup sihat dan kemahiran hidup. Keenam, pembelajaran adalah relevan pada kehidupan seharian kanak-kanak serta kanak-kanak harus bertanggungjawab dan membina pelajaran mereka. Ketujuh, membuka peluang kepada guru-guru untuk belajar dan mengambil manfaat daripada pembelajaran itu. Kelapan, adil terhadap semua jantina dan tiada diskriminasi. Dan kesembilan, ahli keluarga, guru-guru dan ahli komuniti turut serta dalam pembelajaran kanak-kanak. Okey, lokasi ataupun institusi pendidikan yang telah dipilih untuk dinilai ciri-ciri PIMP-nya ialah Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ia merupakan sebuah universiti awam yang terletak di Kota Samarahan, Sarawak. Okey, baiklah. Okey, berikut merupakan ciri-ciri yang telah dikenal pasti yang terdapat di UNIMAS. Ciri-ciri PIMP yang dikenal pasti di UNIMAS. Okey, yang pertamanya ialah selamat, iaitu melindungi semua pelajar daripada bahaya, keganasan dan penderaan. Okey, sebagai contoh, UNIMAS mempunyai kawalan ketat, polis bantuan dan penggunaan kamera litar tertutup, dan pelajar-pelajar di UNIMAS juga mempunyai kad matrik sebagai bentuk identification. Okey, seterusnya di UNIMAS juga mempunyai perkhidmatan kaunselor dan ahli psikologi. Jadi pelajar-pelajar boleh berkongsi sebarang masalah dengan selamat bersama-sama dengan kaunselor dan juga ahli psikologi terlatih. Okey, baiklah. Seterusnya ialah ciri-ciri yang kedua yang telah dikenal pasti, iaitu merangkumi semua kanak-kanak lelaki dan perempuan daripada latar belakang budaya, keperluan dan linguistik yang berbeza. Okey, UNIMAS terbuka kepada semua pelajar yang layak secara akademik, tidak kira jantina, kaum dan agama. Dan pada tahun 2013, UNIMAS buat pertama kalinya menerima pelajar berkeperluan khas untuk mengikuti pengajian prasiswaza. Okey, UNIMAS juga banyak membantu pelajar-pelajar B40 di mana mereka sering melawat kawasan-kawasan pedalaman di Sarawak untuk mendekati pelajar yang berpotensi dan menawarkan mereka tempat belajar di universiti walaupun mereka tidak memohon. Dan UNIMAS juga sering memberikan bantuan kewangan berbentuk beasiswa kepada pelajar B40. Okey, ciri-ciri yang ketiga yang telah dikenal pasti ialah peka budaya menyambut baik perbezaan dan menggalakkan pembelajaran untuk semua kanak-kanak. Okey, bagi membantu pelajar yang mengalami, pelajar UNIMAS yang mengalami masalah penglihatan, pihak UNIMAS telah membina satu aplikasi yang dinamakan sebagai Lexi Eyes untuk kegunaan pelajar bermasalah penglihatan. Okey, aplikasi ini akan menterjemahkan buku-buku bertulisan Braille kepada audio, jadi mereka boleh mendengarlah audio-audio daripada buku-buku tersebut untuk tujuan pembelajaran. Kemudian UNIMAS juga menggunakan sistem badi bagi membantu pelajar OKU sama ada daripada segi pembelajaran ataupun daripada segi aktiviti seharian. Kemudian pensyarah yang mengajar pelajar berkeperluan khas mempelbagaikan bentuk pengajaran dan bahan yang diberikan. Okey, kemudian sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan di 3 tempat, iaitu kuliah beramai-ramai, tutorial dan pembelajaran atas talian. Dan kemudian pelajar dibenarkan menggunakan komputer riba atau iPad sewaktu kuliah. Okey, ini daripada UNIMAS Insight ya. Dan kemudian di UNIMAS juga terdapat kemudahan prasarana untuk pelajar kurang upaya. Tetapi kemudahan-kemudahan tersebut hanya boleh didapati di sesetengah kawasan kampus sahaja. Okey, ciri keempat yang telah dikenal pasti ialah menggalakkan penyertaan, kerjasama, mengambil harga diri dan keyakinan. Okey, memandangkan ini sebuah universiti, setiap tugasan yang diberikan juga terdapat dalam bentuk tugasan berkumpulan. Okey, ini menggalakkan pelajar untuk lebih bekerjasamalah dengan ahli dengan rakan-rakan sekelas yang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Kemudian pensyarah perlu memantau kehadiran pelajar. Okey, UNIMAS memang pensyarah perlu memantau kehadiran pelajar dari semasa ke semasa dan kebanyakan pensyarah UNIMAS memang akan follow up pelajar yang kerap tidak hadir di kelas. Okey,
agak mudah untuk mengenal pasti pelajar yang tidak hadir kerana UNIMAS menggunakan QR code untuk menyimpan data kehadiran pelajar. Okey, kemudian pensyarah menjalankan aktiviti dalam kuliah yang melibatkan semua pelajar. Okey, ini biasalah di semua universiti di Malaysia. Kemudian bagi ciri-ciri menggalakkan cara hidup sihat dan kemahiran hidup, di Central Teaching Facilities ataupun pusat pembelajaran di UNIMAS, pihak UNIMAS telah memberikan satu inisiatif di mana mereka telah menyediakan kios-kios ataupun gerai-gerai yang menyediakan makanan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan petang untuk pelajar-pelajar di UNIMAS. Jadi pelajar-pelajar yang berada di kawasan CTF ataupun fakulti tidak perlu pergi ke food court ataupun kafe yang terletak 1 kilometer daripada kawasan-kawasan CTF dan juga fakulti. Kemudian setiap fakulti dan CTF juga dibekalkan dengan penapis air dan UNIMAS juga terdapat kemudahan-kemudahan beriadah dan bersukan seperti gym dan gelanggang. Okay, ini contohlah pusat riadah dan sukan yang terdapat di UNIMAS dan ini adalah contoh kios yang terdapat di UNIMAS. Okey, kemudian pembelajaran adalah relevan pada kehidupan seharian kanak-kanak serta kanak-kanak harus bertanggungjawab dan membina pelajaran mereka. Okey, bagi ciri-ciri ini, pensyarah di UNIMAS kebanyakannya menggunakan multifaceted teaching approach atau pendekatan pengajaran pelbagai aspek. Jadi pelajar lebih bertanggungjawablah dalam pembelajaran mereka. Okay, kemudian pensyarah juga digalakkan untuk memberi tugasan yang berkaitan dengan aplikasian topik pembelajaran. Jadi mereka akan lebih tahulah bagaimana apa relevannya topik pembelajaran mereka dengan kehidupan sebenar. Okey, kemudian bagi ciri-ciri yang ketujuh, membuka peluang kepada guru-guru untuk belajar dan mengambil manfaat daripada pembelajaran itu. Okey, walau bagaimanapun di UNIMAS, ciri-ciri ini tidak dipenuhi. Okey, pensyarah tidak diberikan kursus spesifik berkenaan OKU dan juga pendidikan khas. Jadi, bagaimana mereka mengajar pelajar-pelajar di UNIMAS ini adalah menggunakan case by case scenario. Okey, mereka mengadaptasikan kaedah pengajaran dengan case by case scenario. Okey, kemudian bagi ciri-ciri yang ke-8, adil terhadap semua jantina dan tiada diskriminasi. Okey, seperti semua universiti lain di Malaysia, UNIMAS tidak tiada diskriminasi terhadap jantina pelajar. Okay, sebagai bukti lain, statistik pendidikan tinggi 2019, jumlah pelajar UNIMAS dan hampir semua universiti di Malaysia ada jumlah pelajar perempuan di UNIMAS dan hampir semua universiti di Malaysia adalah 2 kali ganda lebih ramai daripada pelajar lelaki. Jadi ini menunjukkan bahawa UNIMAS tidak mendiskriminasi jantina perempuan dan tidak menghalang perempuan untuk tidak menghalang wanita untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata dengan lelaki. Okey, UNIMAS juga mempunyai dasar menangani gangguan seksual yang boleh diterima pakai pada 25 Ogos 2005. Okey, ini adalah ciri yang terakhir, ahli keluarga, guru-guru dan ahli komuniti turut serta dalam pembelajaran kanak-kanak ataupun pelajar. Okey, bagi ini sebab memandangkan ini adalah sebuah universiti, ibu bapa tidak directly involved, tidak directly turut serta dalam pembelajaran pelajar. Okey, walau bagaimanapun UNIMAS sering berkomunikasi dengan komuniti luar dan juga ibu bapa pelajar melalui perantar-perantar media sosial untuk berkongsi aktiviti-aktiviti serta kemajuan baharu yang berlaku di dalam UNIMAS. Okey, berikut adalah halangan atau cabaran pelaksanaan PIMP di UNIMAS. Okey, pertamanya ialah ketiadaan polisi inklusif atau polisi yang dapat melindungi hak pelajar-pelajar berkeperluan khas. Kedua, pengetahuan pihak universiti dan pensyarah tentang konsep dan kepentingan persekitaran inklusif mesra pembelajaran. Okey. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri yang perlu diusahakan. Okey, setelah dinilai ciri-ciri PIMP yang terdapat di UNIMAS, walaupun ada setengah ciri-ciri itu telah dipenuhi, tapi ada setengah bahagian di dalam ciri-ciri tersebut masih lagi belum sempurna. Sebagai contoh, bagi ciri-ciri merangkumi semua kanak-kanak lelaki, perempuan dan latar belakang budaya, keperluan dan linguistik yang berbeza, okey, UNIMAS masih lagi perlu mengusahakan ciri-ciri ini dan bagaimana UNIMAS perlu membina sebuah polisi universiti inklusif agar hak dan keperluan pelajar berkeperluan khas lebih terjaga selain berupaya untuk meletakkan UNIMAS di persada antarabangsa.
Kemudian bagi ciri-ciri peka budaya. Okey. Pihak UNIMAS perlu menambah baik prasarana-prasarana yang terdapat di UNIMAS supaya ia mesra digunakan oleh pelajar-pelajar berkeperluan khas. Okey, JT UNIMAS berupaya untuk merangka sebuah polisi inklusif, aspek-aspek seperti prasarana dan fasiliti-fasiliti untuk pelajar berkeperluan khas ni akan lebih terjagalah. Okey, kemudian UNIMAS juga boleh menubuhkan sebuah pusat pembelajaran khusus untuk pelajar berkeperluan khas. Okey. Pusat pelajaran ini boleh digunakan oleh pelajar berkeperluan khas untuk mendapatkan bantuan seperti bantuan pelajaran lah dari semasa ke semasa. Okey, ciri-ciri yang terakhir yang perlu sangat-sangat diusahakan ialah membuka peluang kepada pensyarah untuk belajar dan mengambil manfaat daripada pembelajaran itu. Okey, UNIMAS perlu menyediakan kursus atau latihan tambahan yang wajib diambil oleh para pensyarah agar mereka lebih berpengetahuan tentang bagaimana mereka dapat membantu pelajar kurang upaya dan membentuk sebuah suasana pembelajaran yang lebih mesra kepada semua pelajar, khususnya pelajar berkeperluan khas. Okey, itu sahaja pembincangan saya pada hari ini. Sumber-sumber yang saya telah dapati adalah daripada UNIMAS Institutional Repository dan juga melalui temu bual melalui email bersama Encik Chua Kiman, pensyarah senior di Fakulti Bahasa dan Linguistik UNIMAS. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.